Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, Aisyah Iskandar, Siti Khadijah, Farid Misbah, Abdul Hadi, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Dr. Nur Aziz Ayub, barakallahu fikum. Jaga diri baik doktor. Sofia Emir, KNS Putra, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Lagi Kalok, jangan lupa tolong share dengan teman-teman kita lain. Aziz Taifur, Nur Ziah Omar, barakallahu fikum. Ummu Fatih, Rosamas, Salimah Hamid. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Kita berada pada ayat yang ke-10 sebenarnya, tapi ada lagi perkara dalam ayat yang ke-9 yang saya nak sentuh sebelum masuk ayat ke-10. Jadi bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9. Tafsir Ibn Katsir ni, ni tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9. Ni yang kempen yang sedang kami adakan, satu rumah satu tafsir sekarang. Marilah jemput kalamullah ke dalam rumah. Satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Dapatkan tafsir Ibn Katsir mudah je untuk kita baca. Jadi tuan-tuan, masih lagi dalam kempen kami satu rumah satu tafsir dan dapat hadiah Fiqh Mizan. Kitab yang penting untuk mengajar kita perimbangan dalam kehidupan ini dengan paduan kepada hukum-hukum Tuhan. Baik, kita lihat ayat ke-9 sebelum ayat ke-10. Bagi tuan yang kita tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Baik, lihat ayat yang ke-9 tafsirannya. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, bertasbih padanya pada waktu pagi dan petang. Bahawasanya orang-orang berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan berinya pahala yang besar. Lihat Jadi supaya kamu sekalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menguatkan agamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga beberapa ulama lain mengatakan, ia ini mengagungkannya. Tuqiru maknanya membesarkannya, iaitu menghormati, mengagungkan, memuliakan, dan bertasbih kepadanya, mensucikannya pada waktu pagi dan petang, iaitu pada awal dan juga akhir siang. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW sebagai kemuliaan dan penghormatan baginya, sungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Hal itu sama sebagaimana firman-Nya, man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa mentaati Rasul, sungguhnya ditaat pada Allah. Kemudian Allah berfirman, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Maksudnya ilmu Allah itu hadir bersama mereka, rahmatnya mendengar seluruh ucapan mereka, melihat tempat-tempat mereka, mendengar seluruh ucapan mereka, melihat tempat mereka, mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka serta apa yang mereka nampakkan. Dialah Rabb yang maha tinggi dan menerima bai'ah melalui Rasulullah SAW. Kerananya dalam surah ini Allah berfirman, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Sesiapa yang melanggar janji, maka ia akan menimpa dirinya sendiri. Maksudnya akibat buruk itu akan kembali kepada pelanggarnya, sedangkan Allah sama sekali tidak memerlukannya. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah beri pahala yang besar, iaitu pahala yang melimpah. Dan bai'ah ini juga bai'atul ridwan yang terjadi di bawah pokok Samurah di Hudaybiyah, dan jumlah para sahabat yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah pada waktu itu sekitar 1,300, ada yang mengatakan 1,400, dan juga pendapat 1,500. Pendapat yang pertengahan adalah yang paling benar. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Jadi dalam ayat lalu kita telah lihat bagaimana pujian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayat yang ke-8, bila Allah menyatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Saya telah huraikan kepada tuan-tuan, syahid ini berarti antara lain maksud menyampaikan kebenaran ataupun membuktikan kesalahan yang berlaku pada pihak yang lain. Jadi saksi ini mendukung kebenaran dan juga menunjukkan pengakuan yang bagi golongan yang berada di pihak yang batil. Maka kewujudan Nabi SAW ataupun kedudukan Nabi sebagai syahid, iaitu membuktikan kebenaran Islam, kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda dan juga Nabi-Nabi sebelumnya. Ini juga menjadi saksi atas umat baginda dalam pelaksanaan mereka terhadap ajaran Islam, sekaligus saksi kepada para Nabi sebelum baginda bahawa mereka telah menyampaikan watikah daripada Allah SWT dan juga wahyu kepada umat masing-masing. Ini telah kita bincangkan dalam surah Nisa, kalau tuan-tuan masih ingat lalu. Kemudian perkataan mubasyir ni berarti berita gembira, iaitu penyampaian kalau mereka taat pada perintah Allah, maka mereka akan dapat ganjaran-ganjaran tertentu. Sedangkan nazir pula adalah lawannya, dan dia merujuk kepada satu amaran, ancaman terhadap mereka yang enggan untuk mengikuti perintah Allah SWT. Kemudian datang litu'minu. Litu'minu ni kalau kita belajar bahasa Arab, ini lamul amr. Dia maksud dia sama dengan fi'il amr. Lamul amr, untuk kamu beriman. Dalam perkataan lain, aminu. Litu'minu ni maknanya aminu, berimanlah kamu kepada Allah SWT. Jadi memerintahkan dalam ayat ini, hendaklah kamu wahai umat manusia menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepadanya. Jadi dalam ayat ini menyebut tentang 3 fungsi, 3 tanggungjawab, 3 peranan Nabi kita SAW. Apa dia ayat ni tuan-tuan? Yang pertama, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kemudian peranan kita pula, iaitu apa? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziru wa tuqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Jadi ayat ini menyebut tentang fungsi Nabi SAW, peranan Nabi SAW, dan ini berbeza daripada ayat surah Al-Ahzab. Nanti kita akan bincang surah Al-Ahzab. Jadi mulabasat yang terdapat di antara surah Al-Fathu lain daripada mulabasat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Walaupun dalam kedua surah ini mengandungi tanggungjawab peranan kerja Nabi kita SAW. Lebih lanjut lagi, kata Dr. Fadil Samarai, seorang ulama bahasa yang terkemuka dari Baghdad yang telah meninggal dunia, membezakan di antara surah Al-Ahzab dengan surah Al-Fathu. Kalau surah Al-Ahzab ni menceritakan tentang kemenangan yang telah kita bincangkan panjang lebar, Hudaybiyah, dan surah Al-Ahzab menceritakan tentang satu perlawanan, pertembungan dan juga peperangan yang berlaku di antara Nabi dengan sekalian orang Arab pada masa itu yang telah pun berhimpun, bersyarikat, bersekutu untuk menghentam Nabi dan juga umat Islam di luar Madinah, dan jadilah perang Ahzab. Jadi 2 senario yang berbeza, 2 mulabasat yang berbeza. Dan kita dah belajar perkataan mulabasat kan, maknanya isu yang mengelilingi peristiwa turunnya ayat. Nanti kita akan lihat surah Al-Ahzab. Jadi kata Dr. Fadil Samarai, tentang perbezaan ni, kalau kita perhatikan, menyebut fungsi Nabi SAW dalam surah Al-Ahzab disebut 5 sifat, sedangkan kat sini disebut 3 sifat. Ya, jadi ini disebabkan kerana konteks ayat yang lebih banyak ditujukan kepada mereka yang dalam hatinya terdapat keraguan berkaitan dengan kesan ataupun outcome perjanjian Hudaybiyah serta kebenaran janji Allah untuk menunaikan umrah. Sedangkan surah Al-Ahzab yang nanti kita ada peluang kita akan bincangkan tuan-tuan, ditujukan kepada semua orang yang mengecam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda berkahwin dengan anak isteri kepada anak angkatnya yang telah diceraikan, yang namanya Zainab binti Jahshin. Jadi 2 mulabasat yang berbeza, 2 suasana yang berbeza. Dalam surah Al-Fathu ini menceritakan kebungkaman ataupun keresahan, ketidakpuasan hati oleh sebahagian daripada umat Islam kerana melihat kesan daripada perjanjian Hudaybiyah itu lebih menyebelahi golongan musyrikin. Suasananya lain. Justru sifat-sifat Nabi yang diceritakan oleh Allah dalam surah ini berbeza daripada sifat-sifat Nabi yang disebut dalam surah Al-Ahzab. Kerana surah Al-Ahzab itu kecaman dan juga kata-kata celaan ditujukan oleh puak munafikun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana baginda boleh berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkat baginda SAW, kerana kepercayaan jahiliah beranggapan anak angkat itu kedudukannya sama dengan anak sendiri, padahal Islam tidak mengiktirafnya. Baik kepada orang ada batasannya tuan-tuan. Itu sebab dalam ibadat adat Melayu ni dia mengatakan buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, betul tak? Kalau nak kata lepaskan anjing tersepit tu tak kena sangatlah.
Tapi buat baik pun pada-pada. Ada tempatnya buat baik. Jangan over sangat sampai mengakibatkan kesannya tidak baik. Sehingga orang memandang remeh kepada kita dan sebagainya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, jadi perkara-perkara semikian dalam hidup, hikmah, wisdom ini adalah satu yang ada ketepatannya dengan perumpamaan ataupun tafsiran dikemukakan oleh orang Melayu. Jadi ada perbezaan di antara mulabasat surah yang dinamakan sebagai surah Al-Ahzab, dan ada perbezaan dengan surah Al-Fathu. Al-Ahzab yang turun sebelum itu adalah berkaitan dengan kemenangan umat Islam dalam perang Ahzab. Al-Fathu ini adalah berkaitan dengan kemenangan umat Islam sekali lagi yang berganda-ganda dengan berlakunya Sulh Hudaybiyah. Jadi mulabasatnya berbeza, latar belakangnya berbeza, perkara-perkara yang mengelilingi ataupun yang berlaku kelilingnya berbeza. Itu yang saya maksudkan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Itu yang disebut Dr. Fadil Samarai. Jadi kritik yang ditujukan oleh kaum munafikun dan juga kaum musyrikun kepada Nabi kita Muhammad SAW kerana mereka beranggapan anak angkat itu semacam anak sendiri. Ini kita akan bincangkan nanti pada waktunya, tuan. Baik, sebelum terlupa, Budi Fazil Ismail setuju buat baik pada Fazil Ismail. Jadi sebelum terlupa, Kak Pa Abel dapatkan Habatus Sauda daripada penaja Zahzan Travel. Dan produk ni tuan-tuan adalah berasaskan kepada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi menggalakkan kita menggunakan Habatus Sauda yang dipanggil sebagai Habatul Barakah. Kami telah proses yang bentuk begini, mudah untuk dinikmati, dimakan, tuan-tuan. Dan banyak testimoni yang telah digunakan. Mereka yang sukar tidur malam dapat tidur dengan baik, mereka ada masalah resdung baik, mereka wanita yang menyusukan anak, alhamdulillah bertambah susunya, lawas buang airnya, alhamdulillah banyak kebaikan. Tuan-tuan, ialah bijirin keberkatan disebut Nabi SAW. Kami telah proses bentuk begini, minyak mudah untuk dimakan. Bismillah. Boleh kunyah, tuan-tuan. Sedap, alhamdulillah. Tapi untuk suami kita yang terdedah kepada banyak risiko keluar beli barang, dan pergi tempat kerja, bercampur dengan orang, kadang kita pun pergi ke masjid dan sebagainya, maka tuan dapatkan Habatus Sauda sebagai satu ikhtiar. Namanya birkah. Kami namakan birkah, mengambil sebenarnya perkataan barakah, keberkatan. Birkah. Habatus Sauda, birkah. Kami ada kempen satu rumah, satu birkah. Satu rumah, satu keberkatan, insyaAllah. Kami di Zazan Travel juga ada masakan kurma ajwa. Tak banyak tinggal sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan untuk kita puasa. Beberapa pagi puasa Tasu'ah dan juga Ashura. Inilah kurma ajwa dari Madinah. Ajwa dari Madinah. Tuan boleh buka tengok, menyelera kan, nampak? Kami juga ada kurma mekjol. Kurma mekjol, habis saya suka makan mekjol, tuan. Rasanya sangat enak. Ni besar mekjol dari Palestin. Dia ekspor dari Jordan. Dapatkan kurma mekjol, tuan-tuan, daripada Zazan Travel. Untuk puasa kita, saya dah cuba, alhamdulillah, makan sebiji ni boleh sahur. Tahan satu hari. Kurma mekjol, Kurma inilah yang difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma, nanti jatuh ke atas kamu buah kurma. Di Baitul Laham, di Jerusalem, di Palestin, tak tumbuh pokok kurma melainkan kurma mekjol saja. Inilah kurma yang saya maksudkan. Dapatkan kurma mekjol, tuan. Sebiji makan, boleh share dengan isteri, berpuasa satu hari, insya-Allah. InsyaAllah. Dengan zat yang dibekalkan daripada buah yang berkat ini. Rumah yang tidak ada kurma padanya, penghuninya akan selalu kelaparan. Anak-anak duduk rumah tengah malam, kita dah tidur pun goreng lagi. Kelaparan dia, tahu bila dia nak berhenti makan. Mari kita galakkan mereka makan kurma, makanan sihat, organik. Jadi tuan-tuan, saya dah jelaskan tuan-tuan, mulabasat yang berlaku di antara surah Al-Fathu dan juga Al-Ahzab berbeza. Latar belakang, peristiwa yang mengiringi turunnya surah berbeza. Dan itu sebabnya sifat-sifat Nabi pun dibezakan dalam dua surah yang berlainan ini. Satu turun ketika umat Islam berada dalam keadaan gembira, berbaur dengan duka, ada yang wafat, mati syahid dan sebagainya. Perang Ahzab itu sukar, perbelanjaannya besar, dan kita telah ceritakan bagaimana Nabi SAW sendiri pun beberapa hari tidak makan, paksa ikat perut Nabi dengan batu. Datang Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengajak Nabi untuk makan, ada seekor kambing kurus di rumahnya, boleh makan 3-4 orang. Tiba-tiba Nabi panggil beratus-ratus orang penggali parit untuk tampil bersama-sama makan bersama dengan keluarga Jabir yang miskin itu. Bayangkan, tak ke hijau mukanya, tuan-tuan. Takbir lagi, buat baik pada betul, tuan-tuan, betul, buat baik pada pengalaman masing-masing. Jadi akhirnya tiba-tiba Nabi SAW telah pun membawa semua tentera Islam yang menggali parit. Bayangkan beratus-ratus orang untuk makan, sedangkan makanan disediakan mencukupi untuk 4-5 orang saja. Bayangkan betapa kecutnya perut tuan rumah
Tapi Nabi telah menjamin kecukupan, dan Nabi SAW telah pun mendoakan untuk makanan itu. Mereka semua dapat makan dengan kenyangnya. Bahkan keluarga pun ada boleh simpan lagi, tapau lagi. Subhanallah, insyaAllah. Bonzu Pariah. Apa nama ni? Shah Awang. Fauziah Muhammad. Jadi ini antara mukjizat Nabi kita SAW yang diceritakan berkaitan dengan mulabasat surah Al-Ahzab. Sedangkan surah Al-Fathu ni lain suasananya. Baik, kita pergi pada ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sungguhnya orang berjanji setia kepadamu sebenarnya mereka berjanji kepada Allah, tangan Allah atas tangan mereka. Lalu barang siapa yang telah melanggar pelanggarannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan anugerahkannya pahala yang besar. Ayat ini adalah berkaitan dengan fungsi perutusan yang Nabi telah hantarkan kepada kaum musyrikun di Mekah, yang namanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lazimnya tuan-tuan, Nabi akan pilih orang yang ada karakter tertentu, kualiti tertentu untuk jadi perutusan, jadi duta. Duta ni mestilah mewakili negara kan. Mesti orang ni kurang-kurang kelulusannya bagaimana, penampilannya bagaimana, tinggi sangat, rendah sangat pun tak sesuai. Rendah sangat duduk, kita bukan menghina sesiapa pun tuan-tuan ni. Nabi SAW memilih di kalangan perutusan baginda semua yang segak. Maknanya percakapannya fasih, orangnya tinggi, kulitnya cerah, dia boleh bercakap, dia yakin dirinya tinggi. Antara yang kerap menjadi perutusan Nabi, tuan-tuan tahu tak siapa? Namanya Dihyatul Kalbi. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini merupakan seorang yang sangat segak. Sehingga kalau dia datang di Madinah, tuan-tuan, kalau dia tak pakai satu yang, apa kita nak panggil ni, bukan purdah lah, nak pakai macam cover dirinya dengan betul, maka perempuan yang sedang mengandung pun, yang sedang hamil, boleh beranak tengok Dihyatul Kalbi ni, tuan-tuan. Kerana segaknya luar biasa sekali. Orang macam ni yang biasanya menjadi jatuh pilihan Nabi untuk menjadi perutusan di dalam program-program yang penting-penting. Biasa tuan, nak pilih menteri ke, nak pilih orang besar ke, dia mesti ada karakter tertentu. Bukan main tanggap muat je, tak boleh. Dia kena ada kualiti yang tertentu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi utusan Nabi ni kita akan lihat, bukan Nabi double standard atau bahaya seperti tak, tuan-tuan. Tapi itu adalah satu mudah untuk orang berunding. Macam saya cerita dengan tuan-tuan sebelum ni, ketika musyrikin hantar berunding dengan Nabi pun, namanya Suhaib bin Amr, seorang yang bijak, yang segak, yang tinggi. Maknanya seorang yang dari sudut penampilan dirinya disenangi. Dihyatul Kalbi ni, tuan-tuan, bukan saja seorang yang segak, yang hebat, yang mulia, bersopan santun. Bahkan Sayyidina Jibril AS pun kerap kali datang berjumpa Nabi dengan rupa Dihyatul Kalbi. Ini tuan-tuan tahu dalam hadis berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan kan. Itu sahabat-sahabat sedang duduk, mereka tiba-tiba datang seorang lelaki yang segak, pakaian putih, rambutnya disisir rapi, dan juga penampilannya sangat hebat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka dalam peristiwa ini kalau kita lihat, maka malaikat datang dalam rupa yang senang disenangi oleh orang-orang Arab untuk membolehkan mereka melihat dan terpegun, dan juga mudah untuk mereka mendengar bicaranya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi telah mengantar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga dikatakan oleh para ulama, contohnya Abdullah Al-Qahtani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah, kalau ada seorang yang lebih segak dan lebih hebat daripada Uthman, maka Nabi akan mengutuskannya. Jadi terhimpun pada orang yang bernama Uthman ni, personalitinya, tuan-tuan, pandai berucap, segak, berkeahlian, latar belakang bisnesnya bagus, keluarganya terpuji, akhlaknya mulia. Jadi package. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita pada hari ini pun kena ajarlah anak-anak kita untuk makan makanan sihat, makanan supaya dia segak. Tuan-tuan perhatikan keliling tuan-tuan, orang-orang bukan Islam. Dulu masa saya kecil, saya rasa, mungkin tuan-tuan pun observe benda ni, orang-orang Cina, orang India yang ada di negara kita, kurus-kurus, orangnya kecil, tak terpandang. Tapi sekarang cuba tengok anak-anak orang Cina, orang India. Kita bukan rasis, bukan. Tapi tentulah bangsa ini seperti mereka mempunyai satu, mereka opportunist, mereka satu bangsa yang bijak intihazi, bijak ambil peluang. Maka untuk bersaing, mereka kena qualificationnya kena ada, pandai bahasa Inggerisnya sebagai pelengkap untuk bisnes, betul tak? Kena makan yang betul supaya badannya segak, tinggi. Maknanya tak adalah inferior, tuan-tuan. Maka itu dia, tuan-tuan. Saya sebut ni bukan untuk
mempersendakan atau memperikir. Tak. Maksudnya apa yang kita belajar daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu bai'ah ni untuk pengetahuan tuan-tuan, bai'ah saya telah huraikan sedikit semalam. Disebut dalam kitab Taratib Idariyah ni. Saya bacakan untuk tuan-tuan ni. Kenapa dia panggil bai'ah? Fil bai'ah ma'naha mu'aqadah wa mu'ahadah. Maknanya perjanjian. Dan bai'ah ni dekat dengan perkataan al-bai'u wa syira', berjual beli. Kita berjual beli macam mana? Kita tentulah beli benda yang kita nak pakai. Kita beli kereta, kita dah survey kereta yang mencukupi untuk anak-anak kita, safety-nya bagaimana. Jadi kita seolah-olah telah buat perjanjian pada diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menyempurnakan keperluan kita. Itu nama beli. Ba'a yabi'u bai'. Maka demikian juga bai'ah. Bai'ah maknanya kita menyerahkan urusan kita kepada seorang yang kita yakini dapat menjalankan tanggungjawab dengan betul. Ya. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahawa pilihan raya ni hanyalah perkara biasa antara orang wakil, taklah tuan-tuan. Banyak kata-kata sedemikian terbukti sebaliknya, kerana orang yang dipilih tentu ada agenda dia. Kita bukan cakap isu resis, tapi kalau seseorang dipilih itu di kawasan orang Islam, tentulah kena orang Islam. Jangan nanti kita terkejut melihat pula di tempat orang Islam banyak kuil pula. Mana boleh kita kata, tak, dia wakil untuk sampaikan hasrat hati kita saja. Tak, dia mesti kat package, tuan-tuan. Dia ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan macam-macam benda. Jangan kita jadi orang yang jahil untuk berkata bahawa ini isu hanya perwakilan saja. Tidak, tuan-tuan. Mesti ada agenda. Kok mana pun mesti dia ada perhitungan tertentu untuk bangsa dan agama dia. Jadi jangan main isu-isu politik begini, tuan-tuan. Jadi bai'ah adalah satu benda yang valid dalam Islam. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan, di menurut saya diceritakan oleh Al-Marjani, bai'ah ni iaitu satu perjanjian. Marjani berkatakan bahawa Al-Marjani makna bai'ah fi 'urf al-lughati wa maqsud syar'i al-ahdu 'ala ta'ati 'ala annahum yusallimuna li rabbiha an-nazar fi umuri anfusihim. Mana orang bai'ah ini menyerahkan urusan kehidupannya untuk orang yang dipilih itu. La yunazi'unahu fi syai'in min dhalik wa yuti'unahu fima yukallifuhum bihi min al-amri hatta fi al-manshad al-makrah. Kalau kita dah pilih seseorang, kata Al-Marjani, tentulah kita kena meraihkan dia, menghormati dia, mengikuti dia, dan dia menyampaikan apa yang kita nak. Kalau dia tidak menyampaikan apa yang kita nak dengan sebenarnya, maka dia tidak layak untuk jadi kepimpinan kita. Jadi pada zaman Nabi SAW, tentulah Nabi nak bai'ah dengan para sahabat yang jumlahnya sampai ada 1,300, 1,400, 1,500 ni penat dah, tuan-tuan. Ini disebut oleh para ulama tafsir, tentulah tak pernah sabar untuk Nabi bersalam dengan semua sekali. Macamlah kita ni, kalau musim bukan COVID kan, sekarang ada kelegaan sikit, tak adalah kena salam dengan semua orang. Kadang-kadang ada di kalangan mereka yang tidak faham, yang perempuan nak salam dengan lelaki, yang lelaki pun nak salam dengan perempuan, padahal tak ada keperluan begitu pun. Kalau dihulur tangan, mungkinlah mengelakkan haraj, macam Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi, ketika Permaisuri mengulurkan tangan kepadanya, Permaisuri sebuah negara di tengah-tengah, maka dia pun terpaksa tak nak malukan orang itu di khalayak ramai. Begitu elahnya. Tapi kalau kita yang lelaki pula pergi hulur tangan kepada orang perempuan dengan alasan boleh salam, ini benda yang pelik lah, tuan-tuan. Perhatikan ahli-ahli politik yang kita pilih tau. Saya bukan politikus, tuan-tuan, tapi bila tengok benda ni rasa macam, apalah kau ni, kau tahu benda tu tidaklah digalakkan. Bahkan dia setengah mengatakan dia haram sentuh lelaki perempuan. Yang dia tak hulur tangan pada kau hulur buat apa? Kalau dia hulur pada kau malu, nak mengelakkan diri malu. Itulah yang cerita lah. Ada fatwa-fatwa dalam perkara semikian, tuan-tuan. Jadi bila kita rujuk kepada perkara ni, bahawa bai'ah ni adalah tanda taat. Sebab itu kita kaitkan dengan ba'a yabi'un tadi, membeli. Kita beli benda yang kita nak. Demikian juga kita bai'ah, benda yang sama merujuk kepada perjanjian yang kita letakkan kepada seorang kita yakini boleh menjalankan tanggungjawab untuk apa yang kita harapkan. Jadi kata para ulama tafsir, contohnya Al-Alusi dan tafsirnya Ruhul Ma'ani, bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah memainkan peranan, menyuruh para sahabat letak tangan semua sekali. Akhirnya Rasulullah pun letak di atas sekali. Yang saya ulaskan tadi. Fahamnya Sayyidina Umar ni, hebatnya Sayyidina Umar ni. Sebelum Nabi merasa penat, dia dah tahu tak boleh. Nabi kita jalan ni dah berapa ratus kilometer, batu-batu. Dari Madinah Nabi penatan, nak salam pada semua 1,500 orang ni, tentulah tak pernah sabar kan. Jadi Sayyidina Umar letak tangan, suruh sahabat semua letak atas tangan beliau. Bila dah tinggi sekali, Sayyidina Umar minta Rasulullah letak di atas sekali, sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat punya hikmah, tuan-tuan ni. Jadi ialah ada sahabat ni memang orang yang bijak, yang tidak mahu menyakiti hati Nabi SAW. Saya cerita pada tuan-tuan, ada satu kisah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, tentang seorang yang kana jamilan ka asyad ma yakunu jamal. Ada seorang sahabat yang sangat indah rupanya, sangat handsome orangnya.
Ya, namanya Abu Zaid bin Akhtab. Beliau ni bila Nabi nak makan je tengok makanan Nabi SAW ada tak lalat ke, ada apa ke. Tengok minuman yang Nabi nak minum je, tengok ada tak. Sekali itu kita nampak rambut dalam minuman Nabi SAW. Kita kalau nampak rambut dalam makanan, makanan tu boleh makan tuan-tuan. Tak najis, rambut dianggap tidak najis. Tak disuruh kita untuk cek rambut orang tukang masak ni tadi di dalam mandi junub ke tidak. Dia tak suruh kita cek macam tu. Rambut lah benda ni maafkan. Tinggal lagi kita punya selera lah nak atau tidak. Hukumnya tidak najis Kerana manusia tidak bernajis hidup dan matinya. Jadi anggotanya pun tidak najis seperti itu. Cuma kita lah yang sanggup tak sanggup. Tapi kalau kuku tu melampau sangat tuan. Maka Abu Zaid bin Akhtab ini melihat Nabi SAW dalam minuman Nabi ada rambut lekar dia ambil dikeluarkan. Nabi perasan sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun dengan mukjizat daripada baginda, Nabi mendoakan untuk Abu Zaid, Allahumma jammilhu. Ni saya nak cerita wisdom yang ada pada para sahabat, kesempurnaan akhlak para sahabat. Lekas-lekas Nabi mendoakan untuknya sebagai reward kepada kesungguhannya untuk pastikan Nabi kita SAW tidak rasa terkilan, rasa kotor pada minuman. Nanti orang yang bagi minuman tu pula terasa hati, nak mengelakkan suasana, dia lekas dia pergi ambil rambut itu. Maka Nabi telah mendoakan untuknya, Allahumma jammilhu. Doa ni saya wasiatkan tuan-tuan bacalah untuk anak-anak tuan-tuan yang beriman tu tuan-tuan. Yang nak saya hantar air boleh saya tuan. Allahumma jammilki. Ya Allah cantikkanlah engkau. Kalau lelaki, Allahumma jammilka. Ya Allah jadikanlah anak lelaki ni sebaik-baik penampilan. Doa Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan juga Ibn Hibban dan disahihkan oleh mereka. Ya Allah cantikkanlah anak aku ini. Ya Allah kemaskanlah penampilannya. Ya Allah jadikan dia segar. Ini sunnah Nabi SAW tuan-tuan pada orang baik pada kita. Dan kata Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, hasil daripada doa Nabi untuk sahabat nama Abu Zaid yang beriman untuk Nabi, pastikan minuman makanan Nabi ni semua bersih, tak ada kotoran padanya. Maka Abu Zaid wafat pada usia 94 tahun. Rupanya macam budak belasan tahun tuan-tuan. Segaknya macam orang muda yang tegap, yang kuat, tak ada uban di kepalanya. Radhiyallahu anhu wardah. Abu Zaid bin Akhtab, tak terkenal nama ni. Jadi sunnah yang saya ijazahkan pada malam ni doa pendek je. Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zahul Fatih boleh tolong catatkan masukkan dalam Telegram kita. Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Doa-doa dan juga betul-betul nasihat ijazah ni saya sampaikan kepada tuan, amalkan. Orang buat baik pada tuan-tuan je, tuan-tuan menteri ke, tuan-tuan ketua jabatan ke, tuan-tuan ketua pengarah ke, tuan-tuan ustaz ke, tuan-tuan bersyarah ke, bapa ke, ibu ke. Anak buat baik pada kita, doakan dia, Allahumma jamilhu. Ya Allah cantikkanlah dia. Mudah-mudahan keberkatan doa Nabi mengalir pada anak kita tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan untuk Abu Zaid ini, Allahumma jammilhu. Maka Abu Zaid ni panjang umurnya, sihat tu badannya. Sampai itu matanya tidak rabun, telinganya tidak pekak tuan-tuan. Tubuhnya tegang, kulitnya tegang. Handsome-nya macam budak usia 20-an. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Baca untuk di sini pun boleh doktor. Allahumma jammilni bil afiyah. Saya pernah ajar doa ni juga kan, tapi ni pendek je. Allahumma jammilhu untuk lelaki. Allahumma jammilha. Ya Allah cantikkanlah dia, anak perempuan kita. Allahumma jammilka. Ya Allah cantikkanlah engkau. Allahumma jammilki. Ya Allah cantikkanlah engkau ya perempuan. Kalau untuk diri kita sendiri, Allahumma jammilni. Ya Allah cantikkanlah kejadian aku. Aku baik pada ibu ayah aku baik pada jiran aku, baik pada isteri aku, pada suami aku. Ya Allah jadikan aku penampilan aku segar. Walaupun tua tapi bergaya. Jadi begitulah tuan-tuan. Setakat ni saja dulu untuk kita belajar pada malam ni. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share video ni, ada tuan-tuan dapati padanya ada manfaat. Mudah-mudahan segala keberkatan ini mengalir dalam kehidupan kita macam doa Nabi untuk para sahabat. Setakat ni saja dulu tuan-tuan. InsyaAllah esok kita sambung ayat ke-10. Nampaknya belum sempurna, belum dapat saya tamatkan. Bercakap banyak-banyak nanti melimpah-limpah tuan-tuan. Cukuplah dah setengah jam dah saya bercakap dengan tuan-tuan pada waktu ni. Yang sikit dapat diamalkan lebih baik pada banyak melimpah ruah, melimpah-limpah. Nanti penat pula. Terima kasih tuan-tuan. Barakallahu fikum. Nur Azhar Haji Nur, Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Pergi kat Telegram cari sahabat Ustaz Zahzan. Nanti boleh dapatkan doa ni. InsyaAllah nanti kita ada masa kita akan adakan kuis lagi, kerana ada orang sumbangkan satu lagi tafsir Ibn Katsir. Yang baru ni, yang biru ni, ada orang tafsir, ada orang sumbang lagi. Saya nak buat kuis lagi insyaAllah pada minggu depan. Ya, Adinda Lutfi tolong siapkan soalan-soalan untuk kita bincangkan nanti insyaAllah. Terima kasih Baiti Abdullah. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa dapatkan kurma Mekjol daripada Zahzan Travel. Dan siapa yang nak melakukan ibadah akikah untuk anak-anak, kami boleh sembelihkan kambing di Mekah, di Madinah,
Ada wakil kami di sana, kami yang gemuk, yang cantik. Kami buat hidangan sekali. Kalau kat Malaysia biasa kita buat tak kurang daripada RM2,000 kan. Tapi kita buat di Mekah, di Madinah cuma RM1,490 sahaja. Siap makan dan hidang kepada orang yang memerlukan. Boleh berhubung dengan Zahzan Travel. Jadi bagi yang dapat anak, mungkin dalam suasana ini tak digalakkan kita berkumpul, keramaian dan sebagainya, kita boleh buat di Mekah dan Madinah. InsyaAllah. Terima kasih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. أعوذ بوجهه الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض وما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلى طارق يترك بخير يا رحمن اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. Ya Allah, beri kepada kami kepimpinan kami, bukan orang-orang yang baik ya Allah, bukan orang yang kesatuan terhadap kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapa yang nakkan Islam dan kebaikan, berilah kepadanya kepimpinan ya Allah. Siapa yang tak sebaliknya, berikan kepadanya kehancuran wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma innaka ta'lam ma nazala bina farij anna farajan qariba ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang berlaku pada kami dari sudut ekonominya yang begitu parah, dari sudut kesihatannya yang begitu kekurangan, dengan wabak yang berlaku sekarang ya Allah. Maka kurniakan kepada kami kepimpinan yang terbaik wahai Tuhan. Kurniakan kami keselamatan wahai Tuhan. Kurniakan untuk kami semua sekalian umat Islam yang utamanya datang ke kuliah ini kesihatan, keafiatan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan, kekayaan, keluasan harta, kemurahannya, keselamatan dari musibah, fitnah dan penyakit-penyakit kronik, dan juga wabak yang sedang melanda. Peliharalah kami semua, anak isteri kami, keluarga kami, ayah ibu kami, adik-adik kami, semua pekerja kami, semua orang baik bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan semua. Jumpa lagi esok insyaAllah. Atrukukum tahta ri'ayatillah wa hifzih. Astagfirullah linakum wa amanatukum wa khatimu amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan semuanya bawa jagaan, kasih sayang dan juga perhatian daripada Allah, kerana Dia sebaik-baik penjaga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.